Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar subjek Bahasa Melayu. Baik, tahun 4 unit 1 dengan tajuknya jiran tetangga. Semua orang pernah ada jiran. Pernah ada, maafkan saya, semua orang ada jiran. Kan? Jadi adakah kamu kenal siapa jiran kamu? Apa nama penuhnya? Kita hidup berjiran, kita mesti kenal orang sekeliling. Kerana apa? Jikalau kita dalam kesusahan, orang yang paling senang ataupun orang yang paling dekat untuk kita minta pertolongan adalah jiran tetangga. Baik, kita tengok dulu apa objektif kita hari ni. Okay, ada 2 objektif yang saya nak awak semua dapat untuk hari ini. Yang pertama, melengkapkan peta alir. Nanti saya akan terangkan apa itu peta alir dan apa yang awak kena buat untuk peta alir ini. Dan objektif yang kedua adalah menganalisa dan menulis isi penting berdasarkan petikan yang diberi. Kedua perkara ini adalah mungkin bagi saya perkara yang dah pernah awak belajar semasa tahun 3, tapi kita akan ulang semula. Okey, kerana proses pembelajaran adalah berulang. Kalau kita ulang benda yang sama, insya-Allah kita boleh ingat. Okey, alat yang bahan. Untuk objektif yang pertama, saya perlukan buku teks. Buku teks tahun 4 yang pasti. Dan juga buku tulis. Okey, sebab saya nak awak menulis lepas itu. Dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu Sukses A. Semua anak murid saya dah beli kan buku tu. Tapi kalau tak beli lagi, jangan risau, tak ada masalah. Awak boleh buat latihannya di dalam buku yang sama, buku tulis yang sama untuk aktiviti yang pertama. Okey, baik, kita teruskan dengan seterusnya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk kita, okey, saya nak terangkan dulu apa itu peta alir. Okey, ini adalah contoh. Peta alir adalah urutan. Okey, sejenis peta IT yang digunakan untuk menentukan urutan, ya, ataupun menyenaraikan langkah-langkah yang terlibat dalam sesuatu proses. Okey, untuk lebih faham lagi, okey, contoh yang saya berikan ini adalah peta alir untuk mencuci tangan. Okey, tengok yang pertama. Proses yang pertama, langkah pertama dalam mencuci tangan yang baik adalah basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. Kemudian langkah yang kedua, gosok telapak tangan. Langkah yang ketiga, gosok setiap jari dan celah jari. Langkah yang keempat, gosok kaki di telapak tangan. Langkah yang kelima, gosok belakang tapak tangan. Langkah yang keenam, basuh tangan dengan air bersih secukupnya. Langkah ketujuh dan langkah yang terakhir adalah keringkan tangan dengan kain basah. Ini adalah contoh peta alir mencuci tangan yang betul. Kalau nampak anak panah dia kan, ikut anak panah. Selepas kotak yang pertama ke kotak yang kedua. Langkah yang pertama ke langkah kedua. Langkah yang kedua pergi ke langkah yang ketiga. Kemudian langkah ketiga ke langkah keempat dan seterusnya. Mengikut anak panah tu. Okey, itu adalah urutan. Jadi saya harap awak jelas. Kita akan gunakan peta urutan ni dalam tajuk kita hari ni. Baik. Okey, sekarang saya nak awak mendengar dulu bacaan saya. Okey, lepas tu awak akan baca sendiri dengan bimbingan ibu bapa. Pastikan bacaan awak betul, menggunakan intonasi yang betul, penggunaan tanda baca yang betul, ya. Okey, baik, buka buku teks semua. Buka pada muka surat 3. Anda semua dah buka? Okey, muka surat 3, ya. Okey, sedia. Okey, saya akan baca dahulu. Okay, dan saya nak awak tengok dulu video, dengar dulu bacaan saya macam mana, dan kemudian saya akan bagi masa untuk awak baca pula. Boleh? Okey. Hari Keluarga Taman Impian.
Encik Husin membawa keluarganya ke taman rekreasi. Di taman tersebut berlangsungnya sambutan Hari Keluarga Taman Impian. Wah, ramainya jiran kita yang hadir. Mesti seronok apabila kita menyertai acara seperti ini, kata Hadif. Betul, Hadif. Sambutan Hari Keluarga ini memang menyeronokkan. Selain itu, sambutan ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran. Semangat kemasyarakatan juga dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat, kata Encik Husin kepada anggota keluarganya. Ibu, mengapakah kita perlu hadir ke majlis seperti ini? Tanya Aina. Aina, Hadif dan Hajar, kita perlu hadir ke majlis seperti ini supaya dapat mengenali jiran kita. Apabila kita saling mengenali, semangat perpaduan akan dapat dipupuk. Seterusnya, kita dapat hidup dengan aman dan makmur. Keharmonian negara kita akan terus terpelihara, jelas Puan Nurul. Selepas mendaftar, kami hendak ke kemah di sana untuk bersarapan. Kemudian, kami ingin menyertai pertandingan melukis, mencari harta karun dan tulisan berangkai. Bolehkah ayah? Tanya Hadif. Boleh. Nanti kita ke sana bersama-sama, jawab Encik Husin. Okey, bagaimana? Saya harap awak boleh membaca dengan baik. Tak baca perlahan-lahan pun tak apa, janji awak faham. Kita kena baca dan faham. Sebab ramai sangat di kalangan anak-anak murid cikgu Zoom ni baca sahaja tapi tak faham. Rugi tu. Kita kena baca perlahan-lahan dan fahamkan setiap teks yang diberi. Baik, tengok dekat sini. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Yang pertama, petikan ni menceritakan kepada kita tentang situasi Hari Keluarga Taman Impian. Taman Impian ni apa? Tempat tinggal, kawasan tempat tinggal Hadif dan keluarganya. Apa yang mereka buat di sana? Di manakah soalan saya? Di manakah Hari Keluarga ini diadakan? Hari Keluarga ini diadakan di Taman Rekreasi. Kemudian siapa yang ada di sana? Hadif dan keluarganya dan juga jiran-jiran tetangga. Jiran-jiran tetangga ni tinggal di mana? Tinggal di Taman Impian. Kalau penduduk di Taman Harmoni nak join sekali, nak ikut serta dalam Hari Keluarga Taman Impian, boleh ke tidak? Tak boleh lah. Sebab mereka bukan jiran ataupun kumpulan daripada Taman Impian. Baik. Dan sekarang apa yang kita kena buat? Baik. Untuk aktiviti hari ini, untuk petahlil hari ini, awak kena senaraikan aktiviti yang dilakukan oleh Hadif dan keluarganya. Di mana kita nak dapat ni? Jawapan tu semua ada dalam petikan dan saya dah senangkan awak. Kita boleh dapatkan maklumat tu daripada perenggan yang pertama dan juga perenggan yang ke-6. Baik, kita tengok perenggan yang pertama. Encik Husin membawa keluarganya ke taman rekreasi. Di taman tersebut berlangsungnya sambutan Hari Keluarga Taman Impian. Apabila kita bercakap tentang aktiviti mestilah kita buat sesuatu, mesti ada kata kerja. Jadi kalau tengok di perenggan pertama, di manakah kata kerjanya kat situ? Ya, membawa adalah kata kerja. Kata dasarnya adalah bawa, membawa. Siapa yang membawa? Encik Husin membawa keluarganya ke taman rekreasi. Itu aktiviti yang pertama. Kemudian kita tengok perenggan yang ke-6. Di situ ada jawapannya. Baik, selepas mendaftar, kami hendak ke kemah di sana untuk bersarapan. Kemudian, kami ingin menyertai pertandingan melukis, mencari harta karun dan tulisan berangkai. Bolehkah ayah? Tanya Hadif. Baik, di sini
banyak jawapan. Majoriti semua jawapan kita ada dekat situ. Okey, di mana yang pertama, kata kerjanya adalah mendaftar. Baik, kemudian apa yang dia buat? Lepas mendaftar, mereka bersarapan. Bagus. Selepas bersarapan, mereka ingin menyertai pertandingan melukis. Kemudian pertandingan mencari harta karun. Dan terakhir sekali, pertandingan tulisan berangkai. Ini adalah aktiviti yang dijalankan oleh Hadif dan keluarganya semasa Hari Keluarga Taman Impian. Okey, tengok ini saya dah senaraikan jawapan-jawapan dia, aktiviti yang dilakukan. Ada 6 aktiviti yang dilakukan dekat situ. Jadi, apa tugas awak? Awak dah tahu kan apa aktiviti yang dibuat? Betul, ada 6. Dan sekarang saya nak awak senaraikan aktiviti yang dilakukan oleh mereka dalam bentuk peta alir. Okey, jadi tuliskan ikut turutan. Mesti tulis dalam ikut turutan ya. Kalau tak tulis dalam turutan, salah. Awak punya peta alir salah. Okey, baik. Sebelum awak tulis, saya nak awak ikut cara saya. Macam mana nak tulis dalam buku tulis? Okey, mesti ada tulis hari dan tarikh. Kemudian selang satu baris, tulis tajuk unit 1 jiran tetangga. Kemudian selang lagi, tuliskan aktiviti yang dilakukan oleh Hadif dan keluarga. Selang satu baris, baru awak lukis peta alir awak dan tuliskan jawapannya mengikut urutan. Faham? Boleh jelas? Mudah saja. Jawapan ada di situ. Tugas awak hanya tulis sahaja di dalam buku tulis. Okey? Baik. Awak boleh tulis kemudian. Okay, dia habis awak menonton video saya, baru awak boleh buat kerja awak lah. Okay, baik, tak ada masalah. Awak boleh rewind. Awak boleh ulang semula video ini. Tapi kita akan teruskan. Okay, objektif pertama tadi adalah melukis, melengkapkan peta alir. Okay, itu bagi saya. Kalau awak dah faham cara nak buat, kita akan pergi ke objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti dan menulis isi penting berdasarkan petikan. Okey, di sini saya perlukan awak keluarkan buku sukses A+ tahun 4. Okey, buku warna kuning di muka surat yang pertama. Okey, sebelum kita terus pergi ke buku tersebut, saya nak terangkan apa maksud isi penting. Isi penting ialah perkara yang menjadi fokus utama sesuatu perbincangan ataupun petikan. Sekarang kita akan tengok di muka surat 1, buku sukses A+, dan dengarkan bacaan saya dahulu ya. 2 minggu lagi, Encik Hafiz akan mengadakan majlis perkahwinan anak perempuannya. Encik Hafiz telah menjemput jiran-jiran datang ke rumahnya untuk mengadakan perbincangan. Dia ingin meminta persetujuan daripada jiran-jirannya untuk mendirikan kemah di hadapan rumah mereka. Encik Bala, Encik Leong, Encik Ahmad Singh dan Encik Ambagan sebulat suara membenarkan Encik Hafiz mendirikan kemah di hadapan rumah mereka. Majlis perkahwinan anak Encik Hafiz kali ini akan diadakan secara bergotong royong. Jadi, semua tugas telah dibahagikan ketika perbincangan tersebut diadakan. Sehari sebelum majlis berlangsung, kemah mula dipasang. Jiran-jiran mula berkampung di rumah Encik Hafiz. Mereka menjalankan tugas seperti yang telah dirancang. Encik Hafiz dan isterinya bersyukur kerana dikelilingi oleh jiran-jiran yang sangat baik dan saling membantu. Okey, baik. Saya harap awak faham ya. Okey, kalau tak faham awak akan baca semula. Baca semula. Kalau tak faham, baca semula. Itu baca dan faham. Okey, itu caranya. Baik, kita akan baik, sekarang apa yang maklumat yang awak dapat dari sini? Daripada petikan yang diberi.
apa yang berlaku? Okay, di perenggan yang pertama, apa yang berlaku? Ya. Okay. Encik Hafiz akan mengadakan perkahwinan anak perempuannya. Jadi, kalau dia buat perkahwinan, majlis perkahwinan anak perempuannya, kenapa? Apa masalah dia? Okay, jadi bila kita buat majlis perkahwinan, mestilah menjemput jiran tetangga. Okay. Okay, jadi Encik Hafiz telah menjemput jiran-jirannya. Kemudian apa yang berlaku? Dia perlukan ruang yang besar untuk dirikan kemahnya. Okay, jadi kalau dia nak dirikan kemahnya, dia perlu dirikan kemah di hadapan rumah jiran. Okay, jadi sebelum kita mendirikan kemah di depan rumah orang, apa perkara penting yang perlu kita buat? Mestilah meminta kebenaran. Jadi berapa orang yang bagi kebenaran untuk bersetuju untuk membenarkan Encik Hafiz mendirikan kemah di hadapan rumah mereka? Berapa orang? Ada 4 dekat situ. Siapa? Encik Bala, Encik Leong, Encik Armit Singh dan Encik Ambaga. Okey, ini jiran yang bagus. Baik. Jadi lagi, okay, jiran ni dah bagi. Apa lagi maklumat kita boleh dapat daripada petikan tu, daripada perenggan pertama ni? Ya, majlis ini dijalankan secara bergotong royong. Okay, jadi dalam perbincangan yang sama, mereka telah berbincang. Setiap orang telah diberi tugas. Okay, apa yang perlu mereka buat untuk menjayakan majlis perkahwinan ini. Okay, jadi selesai perbincangan, maka tengok perenggan yang kedua. Pada sehari sebelum majlis itu berlangsung, okay, kemah dah dipasang. Jiran-jiran mula berkampung. Kenapa jiran-jiran ni berkampung? Ya, sebab mereka nak menjalankan tugas yang telah diberikan. Okay. Jadi Encik Hafiz bersyukur kerana jiran-jirannya sangat tolong, baik hati, sangat baik hati. Okay, dan meringankan beban dia. Baik. Jadi saya awak faham Okey, baik, kita tengok apa isi penting yang dapat kat situ. Okey, awak tengok di baris yang pertama, perenggan pertama. Okey, itu adalah isi penting yang pertama. Encik Hafiz mengadakan majlis perkahwinan anaknya. Okey, itu yang saya gariskan merah. Kemudian isi penting yang kedua, apa tadi? Ya, dia menjemput jiran-jiran datang ke rumah untuk mengadakan perbincangan. Ini isi yang kedua. Isi yang ketiga, 4 orang jiran telah bersetuju membenarkan Encik Hafiz mendirikan kemah di hadapan rumah mereka. Itu isi yang ketiga. Isi yang keempat, majlis perkahwinan Encik Hafiz ni diadakan secara bergotong royong. Isi yang keempat. Dan isi yang terakhir ialah rasanya apa? Jiran-jiran mula berkampung jiran-jiran mula berkampung di rumah Encik Hafiz dan mereka menjalankan tugas seperti yang telah dirancang. Okey, jadi ini adalah isi-isi penting daripada petikan yang saya baca tadi. Jadi apa tugas awak? Saya nak awak tulis balik isi-isi penting ni di bawah, di dalam ruangan buku tu. Okey, dalam buku tu ada ruang kat bawah tu, tulis isi-isi pentingnya. Okey, secara penuh. Okey, pastikan penuh. Dan bagi mereka yang tak ada buku sukses A, saya nak awak tulis selepas awak buat peta alih menggunakan buku yang sama, buku tulis tu ya. Boleh murid tahun 4. Okey. Jadi kita akan berjumpa untuk kelas seterusnya. Okay, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.